Anda sedang mencari bisnes? Kalau macam tu, anda kena pastikan yang anda tengok video ni sampai habis. Sebab saya akan kongsikan 5 sebab kenapa Shaklee adalah pilihan bisnes yang lebih baik. Saya Min Kamrudin dari Business Ultimate. Saya melatih ramai peniaga untuk mulakan bisnes dengan modal yang rendah tetapi income yang lumayan dan income yang bertahan lama. Bukankah itu yang kita nak? Jadi ini adalah sebab-sebabnya saya memilih perniagaan Shaklee. Jadi yang pertama, kenapa bisnes Shaklee adalah pilihan bisnes yang lebih baik? Tak lain tak bukan, pertama ialah produk. Shaklee tidak boleh dipisahkan dengan produk. Produk yang sudah berada di Malaysia, lebih daripada 30 tahun. Dan ada orang yang gunakan Shaklee hampir 30 tahun. Bayangkan, kita nak tak buat bisnes yang orang datang beli setiap bulan selama lebih daripada 20 tahun. Ini adalah salah satu sebab saya setuju untuk join bisnes Shaklee. Pada peringkat awal, saya dengar perkataan Shaklee, Shaklee biasa je. Tetapi bila saya kaji, saya masuk ke kelas-kelas dan saya survey daripada ramai pelanggan-pelanggan ataupun orang sekeliling, saya melihat mereka dah makan Shaklee lebih daripada 5 tahun. Jadi, bisnes apa yang orang stay makan produk setiap bulan bertahun-tahun. Jadi, inilah sebabnya bisnes Shaklee mampu untuk memberi income yang kukuh setiap bulan. Kalau produk tu orang beli sekali setahun je, macam mana kita nak dapat income setiap bulan? Kita kena dapatkan pelanggan baru setiap bulan dan ramai peniaga-peniaga yang sudah letih menjual setiap bulan, kena jual pada orang baru dalam jumlah yang sama semata-mata untuk dapat income yang sama macam bulan lepas. Berbeza dengan Shaklee sebab produk tu digunakan dalam tempoh masa yang lama dan produk tu habis setiap bulan, menyebabkan mudah untuk saya naikkan income saya. Katalah bulan lepas saya dapat 20 orang pelanggan. Bulan ni ada 10 orang daripada pelanggan bulan lepas repeat order dan bulan ni saya dapat lagi 20 pelanggan baru. Jadi income mudah untuk naik disebabkan oleh kualiti yang Shaklee buat, menyebabkan orang rasa kesan, orang sanggup datang bayar lagi untuk rasa kesan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada produk macam tu, daripada produk yang selalu habis, yang pelanggan rasa kesan dan yang tidak ada kompromi dalam bab kesihatan, menyebabkan bisnes Shaklee mampu memberikan income yang pasif. Kenapa? Sebab kita kerja sekali je dengan pelanggan. Bayangkan kita buat marketing sekali, lepas tu bila customer tu datang, kita buat close sale dengan dia. Lepas close sale, apa kita buat? Kita bagi produk dan kita pantau untuk masa sebulan hingga 3 bulan. Dia dapat kesan yang hebat, mereka happy dengan kesan. Apa yang berlaku? Mereka tak boleh tinggalkan produk. Sebab Shaklee ni bukan produk yang jenis kehendak. Shaklee adalah produk jenis keperluan. Kesihatan adalah keperluan manusia. Kan? Sebab sekarang orang aktif, orang tak makan sayur, tak makan buah, kan? Semua disuntik dan sebagainya. Kualiti makanan tak macam 100 tahun dulu. Jadi untuk kita dapat zat tu, mereka pun tahu, mereka kena ambil suplemen. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga ialah prinsip. Shaklee adalah syarikat yang berprinsip. Banyak peniaga-peniaga yang datang kat saya, dia cakap, saya dah berniaga 3 tahun, saya dah berniaga 2 tahun, saya dah ada ramai customer, saya dah set up macam-macam untuk bisnes saya, tapi akhirnya syarikat tutup. Sebab apa? Sebab ahli lembaga pengarah bergaduh sama sendiri. Sebab apa? Sebab plan marketing tukar, keuntungan dipotong, menyebabkan peniaga jadi susah. Shaklee, bisnes dia punya misi Shaklee yang pertama ialah nakkan kesihatan tanpa menggunakan ubat. Itu misi pengasas Shaklee. Kedua, nak bantu orang capai impian. Jadi bayangkan, sudah berbelas-belas tahun Shaklee tidak tukar harga. Bayangkan, setiap biasa company dalam 2-3 tahun sekali harga akan naik 5%. Sebab Shaklee dia dipercaya bila dia boleh bantu orang capai impian, jualan jadi makin besar dan misi dia tu kuat. Misi kalau dia buat semata-mata sebab duit, baik Shaklee masuk Malaysia ni, dia tak masuk melalui jualan langsung, dia tak masuk melalui network marketing. Baik dia masuk macam Singapura dia masuk melalui farmasi-farmasi. Jadi kat Singapura mungkin tidak ada network marketing, sebab itulah dia masuk melalui drugstore ataupun farmasi-farmasi. Kat Malaysia
Shaklee masuk melalui network marketing. Sebab apa? Kalau masuk ke farmasi, tauke farmasi je boleh buat income. Tapi bila masuk Malaysia melalui network marketing, semua orang ada peluang yang sama untuk buat income. Jadi prinsip Shaklee itu kena jelas. Dan di kebanyakan negara, di US, di Kanada, di China, di Japan, Shaklee dimasuk secara network marketing. Sebab bukan sahaja Shaklee nak duit, tetapi dalam masa yang sama, Shaklee boleh dapat lagi banyak duit dengan cara Shaklee bantu pengedar-pengedar untuk buat banyak duit. Barulah bisnes itu berkembang dan kena dengan prinsip yang oleh pengasas Shaklee, iaitu Dr. C. Foro Shaklee. Okey, prinsip itu penting. Contohnya, bisnes Shaklee ni kita banyak diajar tentang prinsip-prinsip do unto others like you want others to do unto you. Buat baik kat orang macam mana orang nak buat, kita nak orang buat baik kat kita. Lagi contohnya macam harmony with nature. Produk Shaklee, prinsip dia tidak akan menyalahi hukum alam. Maksudnya pencemaran ke, even kalau tengok Shaklee punya headquarters di US, Pleasanton, saya pergi tahun lepas, Julai, dan saya tengok tidak ada aircon. Tapi bangunan tu sejuk. Ada teknologi dia yang dibuat menyebabkan dia tidak menggunakan aircon, tidak ada pelepasan karbon monoksida. Maksudnya memang kuat prinsip dia. Kalau prinsip dia tak kuat, senang pasal aircon je lah. Kan senang, tapi tak. Prinsip tu dijaga dari bab kualiti produk, dari bab pengurusan ejen, cara dijaga pengedar. Dia akan usaha sehabis mungkin untuk bantu setiap ahli, setiap pengedar untuk ubah ataupun capai impian masing-masing. Salah satunya ialah dengan tidak sesenang-senang untuk naikkan harga. Syarikat lain senang nak naik, jadi ekonomi masalah sikit naik harga. Tak, Shaklee sepanjang saya dah berbelas tahun Shaklee tak naikkan harga. Dalam keadaan SST kan, Shaklee tak letakkan, melainkan kos yang yang dikenakan mungkin oleh kerajaan apa semua tinggi sangat. So untuk membolehkan syarikat terus kuat untuk support pengedar, baru dinaikkan harga. Jadi kalau tak sebab tu, Shaklee tak dinaikkan harga. Contoh daripada GST ada naik sebab tu, tapi bila pergi ke SST, Shaklee tidak kenakan sebarang charge untuk SST. Jadi bayangkan, sebab kalau tak senang-senang je, jadi bila tak kenakan charge, Shaklee pun dia punya untung pun jadi makin nipis kan. Tapi mereka korban sebab dalam ekonomi yang tidak berapa bagus, itu adalah salah satu cara untuk mereka bantu pengedar untuk buat income. Itu prinsip Shaklee. Bukan senang-senang tukar plan marketing. Plan marketing tak tukar. Berpuluh-puluh tahun dah plan marketing Shaklee tak tukar. Sama sahaja. Kalau kita tengok ada setengah company kan, company transport lah contoh macam kan, kejap buang allow ni, kejap buang allow ni, menyebabkan pendapatan peniaga semakin nipis. Dah lah ekonomi makin teruk. Itu bab kedua. Yang ketiga, yang keempat ialah team effort. Shaklee ni, bisnes ni dia tak buat seorang-seorang. Cara buat ialah kita buat secara kumpulan. Apa beza kumpulan dengan seorang-seorang? Seorang-seorang kalau kita ada masalah, kita ada cabaran, kita ada rejection, kita seorang-seorang dan biasanya orang akan berhenti dan tidak ada motivasi, tak akan teruskan bisnes. Tapi kalau kita buat secara kumpulan, satunya kita boleh belajar. Kawan ni buat berjaya, ini buat berjaya, masing-masing boleh atasi cabaran tu, kita berkongsi cara nak selesaikan masalah bisnes. Kedua ialah bila kita lemah, kita ada masalah, orang-orang yang berjaya akan bantu kita untuk naikkan semangat. Pakat buat masing-masing. Ketiga, kalau kita sibuk, dalam peringkat baru kita tak pandai, tapi kita dah rekrut ejen, kita punya sponsor ataupun orang, bos kita ataupun upline kita akan bantu kita untuk guide kita punya new downline. Yang menyebabkan itulah bisnes kita punya bukan seorang-seorang, bukan nafsi-nafsi. Ada banyak bantuan. Itu belum lagi dikira dengan program-program kumpulan. Yang ada program, ada kelas online, ada banyak coaching, personal coaching, dan ini menyebabkan mudah untuk orang buat bisnes secara part time. Banyak bisnes yang orang bisnes tak secara part time kan, tetapi terpaksa tak boleh nak follow dengan masa kerja. Tapi dalam bisnes Shaklee boleh follow sebab kita hanya bagi sejam hingga 2 jam sahaja sehari untuk capai income 5 angka sebulan. Bukan bagi masa 8 jam. Tak. Ramai orang mencapai tahap tertinggi dalam Shaklee pada pangkat Master Coordinator secara part time. Ada pendapatan puluhan ribu sebulan. Jadi isunya bukan masa tetapi cara kita handle masa, sistem kejayaan tu dah ada ke belum, ada tak mentor yang committed nak guide kita. Ataupun
yang asyik kena bayar je, nak belajar kena bayar. Susahlah macam tu. Kita baru nak menega kos kita, kos ini kan. Jadi problem. Jadi dalam Shaklee, ilmu hampir percuma. Hampir percuma. Itu yang keempat. Yang kelima ialah, ini salah satu benda yang sebab saya buat bisnes Shaklee. Saya pergi ke US tahun lepas, ada 4 generasi. Bayangkan, daripada moyang, datuk, mak sampai ke anak, diwariskan perniagaan itu kepada cucu, cicit. Kalau macam saya buat kenapa? Sebab saya nak wariskan pendapatan income 5 angka sebulan kepada setiap orang anak saya. Dan macam mana pendapatan tu boleh kekal kalau dalam bisnes Shaklee? Mesti boleh kekal. Sebab apa? Sebab seorang pengguna Shaklee, purata dia gunakan produk Shaklee dalam 17.8 tahun. Purata. Yang lebih ada, yang kurang ada, tapi purata. Jadi bayangkan, kalau pelanggan kita guna selama 20 tahun dan dia ada anak, agak-agak anak tu akan mewarisi tak penggunaan produk itu. Kalau daripada kecil dia dah makan, dia akan mewarisi permakanan suplemen tu daripada dia kecil lagi sampai dia besar. Jadi itu pentingnya produk yang kuat, barulah benda tu boleh jadi passive income dan boleh diwarisi. Boleh diwarisi. Dan sekiranya apa-apa terjadi pada ayah ataupun mak, kalau sudah buat income besar ataupun kecil, income tu tetap diberikan kepada waris. Itu salah satu kelebihan bisnes Shaklee yang menyebabkan kat Malaysia kita ada 2 generasi. Mak dah berjaya, anak pun berjaya. Dekat US ada 4 generasi. Jadi itu je lah saya nak share 5 kelebihan kenapa bisnes Shaklee ni adalah pilihan bisnes yang lebih baik yang anda patut consider. Dan sekiranya ada soalan, anda boleh hubungi saya di link yang di bawah, ataupun anda nak penjelasan, mungkin anda dah pernah dengar Shaklee tapi anda ingat benda tu vitamin saja. Tak. Apa bisnes yang orang customer stay makan 20 tahun? Apa bisnes yang lebih baik daripada produk yang boleh pegang pelanggan selama itu? Itu baru satu. Itu baru satu daripada 9 income yang ada dalam Shaklee bila setiap produk itu dijual. Ada banyak lagi. Kita ada 9 income, kita ada 3 jenis reward. Dan Alhamdulillah, saya dah rasa semua reward ni sepanjang 7 tahun saya bersama bisnes Shaklee. Saya dah rasa overseas trip, local trip, saya dah rasa bonus kereta. Sampai sekarang, saya dah rasa macam-macam yang Shaklee offer, saya dah rasa semuanya. Jadi, kalau anda nak sedikit penjelasan, mungkin ada kawan-kawan dia buat bisnes Shaklee, mungkin ada yang jadi, ada yang tak jadi. Okay, semua bisnes, dia formula dia, diri sendiri kena buat betul-betul. So, bisnes tu tak salah. Cara diri sendiri bawa bisnes tu macam mana. Lain orang, lain cara dia. Tapi saya ada formula macam mana you nak growkan you punya bisnes, income, dengan cara yang sistematik, walaupun dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Sebab saya naik ke pangkat yang paling tinggi dalam Shaklee pada tahun 2018 dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar masa tu. Persekitaran tidak membantu. Okay, ekonomi teruk, kuasa membeli kurang. Tapi Alhamdulillah dengan sistem yang kami ada, sangat berkesan, boleh bantu anda untuk capai income yang sama juga. Sekurang-kurangnya income 5 angka sebulan. Jadi boleh hubungi link di bawah dan saya akan terangkan apa yang anda perlu tahu. Okay, anda boleh tanya soalan di bahagian bawah kalau ada sebarang soalan, ataupun anda boleh komen, ataupun anda jangan lupa untuk subscribe channel Business Ultimate. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang lihat video ni. Assalamualaikum.